Negara dikejutkan apabila kesihatan lebih 2,000 orang awam terjejas. Ya, 2.43 tan sisa bahan kimia yang dibuang ke dalam sungai Kim Kim, Taman Pasir Putih Pasir Gudang dikumpulkan dalam operasi pembersihan pada hari pertama kejadian itu dilaporkan 7 Mac lalu. Terpaksa nak tegur diorang. Cakap, kalau kita tegur pun cakap, mana ada bukti kita ada kolam. Berapa harapan penduduk? Harapan penduduk diperbaiki semula lah diorang punya kerja kan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam penghayatan etika. Saya Siti Nur Syazati binti Sining tampil di hadapan lensa bukan sekadar untuk memenuhi kriteria tugasan akademik. Sebaliknya bertujuan untuk mengajak kita semua menyelami sebuah tragedi hitam kemanusiaan yang berpunca daripada kealpaan kita sendiri. Ayuh, fikirkan aspek kesihatan kita dan fikirkan juga masa depan warisan generasi akan datang. Apakah yang sebenarnya berlaku apabila sifat tamak serta pengabaian etika mula mengatasi sempadan moral dan undang-undang? Natijahnya ialah sebuah kemusnahan fizikal serta penderitaan jiwa yang amat mendalam. Sejarah hitam industri negara ini bermula pada awal pagi Mac 2019. Ketika masyarakat sekitar sedang tidur, sebuah lori tangki telah menceroboh kawasan berhampiran jambatan Sungai Kim Kim. Tanpa memikirkan keselamatan awam, pihak yang tidak bertanggungjawab ini telah membuang puluhan tan sisa kimia berbahaya terus ke dalam aliran air sungai demi satu matlamat mudah, iaitu menjimatkan kos pelupusan berlesen. Impaknya amat membimbangkan apabila gas beracun mula tersebar secara halimunan di udara. Atmosfera Pasir Gudang telah dicemari oleh komposit kimia berbahaya seperti acrolein, benzina, akrilanitril, sulona dan zilena. Pelepasan gas toksik ini mengakibatkan lebih 5,000 penduduk mengalami sesak nafas sehingga terpaksa dikejarkan ke hospital. Kesan bencana ini turut melumpuhkan sistem pendidikan tempatan serta merta apabila 111 buah sekolah terpaksa ditutup secara mengejut. Skala krisis yang begitu meruncing telah mencetuskan kebimbangan di peringkat nasional, sekaligus membuktikan bahawa insiden ini bukan sekadar kemalangan industri biasa. Sebaliknya merupakan sebuah jenayah alam sekitar yang sangat serius. Tragedi ini sebenarnya mencerminkan satu bentuk keruntuhan moral dan peradaban yang amat parah. Manusia diciptakan sebagai khalifah, iaitu pemegang amanah yang bertanggungjawab untuk memelihara konsep mizan atau keseimbangan alam semula jadi. Namun, apabila nilai etika mula luntur, alam sekitar seringkali dieksploitasi dan diperlakukan semata-mata sebagai komoditi materialistik. Apabila keuntungan komersial diutamakan melebihi segala-galanya, keselamatan nyawa masyarakat hanya dianggap sebagai kos operasi yang boleh dikorbankan. Situasi ini merupakan manifesti nyata bagi teori egoisme yang culas apabila kepentingan kewangan korporat mengatasi hak asasi manusia untuk menikmati persekitaran yang bersih dan selamat. Impak bencana ini terhadap masyarakat majmuk merupakan aspek yang paling membimbangkan. Gas toksik tersebut menjejaskan mangsa tanpa mengira latar belakang etnik, agama maupun strata sosial. Di sebalik krisis yang melanda, seluruh komuniti terpaksa berhadapan dengan penderitaan yang sama. Lebih 300 keluarga nelayan tradisional tanpa mengira kaum turut kehilangan mata pencarian serta merta kerana sumber pendapatan dan ekosistem sungai mereka telah tercemar teruk. Tragedi ini secara jelas menguji ketahanan sosial masyarakat selain membuktikan bahawa kesan buruk daripada pengabaian etika alam sekitar tidak mengenali sempadan kaum. Antara contoh yang paling terkesan ialah kisah saudara Irfan Wafi, seorang remaja yang sehingga kini terpaksa menanggung derita akibat penyakit saraf kekal, iaitu leukemia. Bagi mendepani krisis ini, langkah penyelesaian jangka panjang perlulah berpaksikan kepada penguatkuasaan prinsip matlamat pembangunan mampan SDG. Menerusi konteks SDG 3, iaitu kesihatan dan kesejahteraan yang baik, program pemantauan kesihatan jangka panjang bagi para mangsa yang terkesan amat perlu dilaksanakan secara konsisten. Sementara itu, di bawah kerangka SDG 6 yang memfokuskan kepada air bersih dan sanitasi, pihak berkuasa bertanggungjawab untuk mengaplikasikan kemajuan sains dan teknologi secara beretika
demi memelihara serta memulihkan sumber air negara daripada sebarang ancaman pencemaran. Pindaan ketat terhadap Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 mestilah dikuatkuasakan secara menyeluruh tanpa sebarang kompromi. Hukuman maksimum termasuk hukuman sebat yang munasabah wajar dikenakan terhadap penjenayah alam sekitar sebagai pengajaran yang tegas. Sesungguhnya, usaha memelihara alam semula jadi merupakan cerminan langsung kepada ketinggian etika dan tahap peradaban sesebuah bangsa. Sekian sahaja ulasan daripada saya. Marilah kita bersama-sama menjaga keselamatan alam sekitar demi menjamin masa depan generasi akan datang. Terima kasih.